bukan beri tak perasan tadi. Bukan apa beri banyak soalan ni duk mikir sana mikir sini. Oh jadi gini dengan duit tak apa nak cukup lah ni. Pening ke. Aku ni tak tahu nak buat mana lah. Kira kalau yang kawan kata tadi nak lagi dah, tak lepas dah. Aku tak tahu nak buat mana tu. Aku rasa baik membunuh diri ya. Fresh. Pasal tak kena bro. Tak apa. Tunggu lah. Selesai masalah. Ada minat ke apa ni? Ada, mu try dulu. Kalau mau okey, try lah. Ah tu lah. Ha. Nanti aku nak begitu kat macam mana kalau aku okey? Perasaan. Oh, boleh dah. Okey tak apa. Kau ni ke mana? Try dulu. Boleh. Dengan bawa gimana ni, Mari? Itu orang kata ada masalah kan? Wish, sebab apa kelak gini, Mari? Sini tempat baik untuk selesaikan masalah. Wish. Kita tengok. Kau tunjuk kan? Dah. Ya, selamat kan? Selamat. Dah ramai dah guna benda ni. Sampai dah guna? Selesai ada masalah. Try. Okey. Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua anak-anak? Terutama sekali anak-anak yang akan menghadapi SPM ataupun pelajar tingkatan 4 ya. Okey, hari ini tadi abah ada tunjukkan video masa permulaan tadi, tengok video tentang satu perkara yang agak katakan berdosa ya, memang berdosa lah ya. Apakah itu agak-agak anak-anak ya? Tadi kita nampak tadi seorang lelaki yang bernama Ashraf yang dihasut oleh sahabatnya bernama Amri untuk membunuh diri. Ya. Tapi anak-anak sekalian, okey. Sebenarnya agak-agak anak-anak, apa tajuk kita nak belajar pada hari ini? Kahwin? Bukan. Bukan tajuk kahwin, dah belajar tentang kahwin. Tajuk tadi tu agak-agak berkenaan dengan video tadi. Apa kita kaitkan dengan tajuk kita? Okey, betul ya. Tajuk ini kita belajar dalam tajuk bidang Al-Quran, pelajaran ke-6. Tajuknya larangan mempersendakan agama. Sebab tadi video tadi iaitu membunuh diri adalah mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita permainkan dengan nyawa kita. Okey, dalam ayat ini adalah surah Al-An'am ayat 70. Okey. So, hari ini abang akan membacakan ayat iaitu ayat 70 ya. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mana dia ayat ni? Okey, kita tengok dekat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kull 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kathabu lahum syarabun min hamimin wa 'azabun alimun bima kanu yakfurun. Okay, abah bacakan berdasarkan Al-Quran. Anak-anak dapat lihat kepada skrin yang ada di belakang ini. Okey, kita tengok seterusnya anak-anak ya. Abah ketuk sikit. Apa maksud dia? Maksudnya jauhilah diri kamu daripada orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan juga hiburan. Mereka pula telah terpedaya dengan kehidupan dunia dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjerumus ke neraka di akhirat disebabkan perbuatan mereka yang buruk dan keji. Tidak ada pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka hendak membebaskan diri mereka dengan segala jenis penebusan, semuanya tidak diterima lagi. Mereka ini adalah golongan yang dirumuskan ke dalam neraka dengan sebab usaha mereka. Mereka diberi minuman daripada air panas yang menggelegak, Masya Allah Tabarakallah, dan ditimpakan azab disebabkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, abang sengaja tuliskan dalam bentuk Jawi ya, paparkan Jawi supaya anak-anak mempelajari Jawi. Sebab buku teks kita dalam Jawi. Okey, so anak-anak, untuk mempermudahkan anak-anak, abang ketuk sekali lagi kelop pauk sini ya. Okey, untuk mempermudahkan anak-anak untuk memahami ayat tadi, abang terjemahkan juga ke dalam bahasa Rumi. Okey, wa dzaril ladzina takhudhu dinahum
la'iban wa lahwan. Dan apa maksudnya? Tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan juga gurauan. Itu maksud dia. Anak-anak tengok betul-betul. Wa gharrathumul hayatud dunya, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia, ya, ditipu oleh kehidupan dunia. Yang ketiga, wa zakir bihi an tubthala nafsun bima kasabat. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakan oleh mereka. Laisa laha min dunillah waliyyun wala syafi', ya. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga ada pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan yang seterusnya, wa in ta'dil kull 'adlin la yu'khaz minha. Dan jika hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Okey, lagi, kita sambung lagi. Pong lagi. Baru nampak, ya. Seterusnya ialah mereka itulah ulaikal ladzina ubthilu bima kathabu. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabun min hamimin wa hamimun. Lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Ya, kena hati-hati baca Al-Quran, ya. Apa membaca salah. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. So anak-anak, ya, apakah huraian ayat daripada tadi? Ya. Ayat tadi, golongan musyrik dan juga munafik sangat benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok gambar ni. Sanggup mereka letakkan serban dekat Haji, macam apa pakai ni, dapat tu apa pakai hari ni. Dia letak dekat Haji sebab dia hina Islam, dan mereka sering permainkan, mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran Islam, dan mempersendakan agama meliputi semua tindakan, sama ada daripada hati, lisan ataupun juga perbuatan. Okey. Mengapa umat Islam haram mempermainkan agamanya? Bergeram. Ya? Yang pertama sekali, kerana ia merendahkan syiar Islam. Masya Allah. Yang kedua, menyebabkan penganut agama lain tidak akan hormat dan tidak melihat kebaikan agama Islam. Yang ketiga, Islam dilihat sebagai suatu agama yang tidak mengutamakan kemajuan. Dan yang keempat, Islam dianggap tidak berupaya untuk mendidik penganutnya supaya mentaati perintah agama. Okey. Kita tengok yang seterusnya, anak-anak. Antara golongan-golongan yang memperingati agama, keluar ni. Baru keluar. Yang pertama, golongan kaum musyrikin, iaitu golongan yang menyekutukan Allah dan menentang ayat Islam. Ini orang musyrikin. Yang kedua, kita panggil apa? Munafik. Masya Allah, ya. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislamannya. Yang ketiga, golongan yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam kerana menganggap Islam menyusahkan hidupnya. Dan satu lagi, golongan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita panggil golongan asi, iaitu golongan yang melakukan maksiat atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi masih lagi tidak mengingkari ajaran Islam. Okey, anak-anak, berdasarkan tadi ayat tadi, ya, kita akan tengok, ya, bagaimana bentuk ataupun perbuatan mereka yang memperbaikan agama. Kita tengok dekat sini. Ya, yang pertama sekali, tengok yang pertama. Mereka berasa bangga mempersendakan nama Allah, main-main dengan nama Allah. Ya, yang kedua, menghina, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ejeklah Nabi ni kahwin ramai, ejeklah Nabi ni begini, ejeklah pakaian Nabi. Mereka menghina agama mereka sendiri. Mereka menghina golongan ulama dan golongan-golongan yang soleh. Ya, tok guru ulama mereka hina, mereka kata permainkan kepada tok guru. Yang keempat, menyanjung perbuatan maksiat. Kalau artis tu melompat-lompat terkinja-kinja, dia bangga, dia sanjung, dia seronok, ya, tetapi kalau berlaku kepada ulama, dia hina. Dan yang kelima, mereka menghalalkan yang haram. Benda yang haram, dia kata halal. Tapi mengharamkan pula yang halal. Contoh tadi, bunuh diri itu haram. Dihalalkan pula, siap bawa kawan lagi bagi untuk menyelesaikan masalah. Itu tak boleh, ya. Okay. Dan yang terakhir ialah mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Mereka mempermainkan dan mereka tidak faham tentang Al-Quran. So anak-anak, persoalannya sekarang ialah bagaimanakah cara kita untuk menjaga kesucian agama kita. Okey, teruskan. Ya. Yang pertama sekali, tengok dekat sini anak-anak supaya anak nampak. Dekat sini nampak dah ni. Siapa tak nampak apa dia kata? Maknanya
Dia apa kan? Okey, pertama sekali adalah memperkasa program keilmuan ya. Cari ilmu banyak-banyak. Yang kedua, mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tingkatkan kualiti ibadah fardu dan juga sunat. Kita dah buat ibadah fardu, kita tingkatkan. Ya, dan juga amalan-amalan sunat. Yang keempat, tinggalkan perbuatan yang mencemarkan kesucian agama Islam. Mungkin sebelum ni dia tak faham, letak Quran kat bawah, lepas ni up Quran letak atas untuk upkan agama kita. Yang kelima, mengamalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, meninggalkan mungkar dan juga mengamalkan perkara yang baik ya. Dan yang terakhir sekali ialah apa anak-anak? Pastinya sebagai pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang sangat berat. Okey, kita teruskan. Okey, apakah kesan bagi orang yang persendakan ajaran Islam? Apakah kesannya? Bahaya anak-anak ya. Orang yang mempersendakan agama Islam, ada kesan-kesannya. Yang pertama sekali, Abah merahkan ini adalah yang ada dalam buku teks kita. Yang pertama sekali ialah boleh membatalkan iman. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya terkeluar daripada ajaran Islam. Yang kedua, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang kedua, ya. Dan yang ketiga, tidak mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang keempat ialah dari segi masyarakat, sudah pastinya akan dibenci oleh masyarakat. Dan bagi orang yang berkahwin, mungkin akan menyebabkan rumah tangga mereka porak-poranda. Dan bagi orang yang macam tadi nak bunuh diri itu, sebenarnya mereka akan timbul rasa jiwa yang tidak tenteram. Okey anak-anak, kita teruskan. Okey. Jadi, harta, kekayaan dan juga pangkat adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah beri harta kepada kita semua ini adalah kerana untuk menguji kita dan juga memberikan pengajaran kepada kita. Okey, namun ya, kalau kita tengok dekat sini, Islam tidak meletakkan harta itu sebagai matlamat. Kita cari duit, cari kerja, tapi bukan itulah matlamat hidup kita. Jadi Islam tetap menggalakkan umatnya untuk menjadi kaya. Kan tak salah nak kaya, tapi kita kena berzakat, kita kena bersedekah. Harta perlu dijadikan alat untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya, umat Islam perlu menjaga amanah melalui pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kekayaan dan kekuasaan seseorang merupakan ujian Allah, sama ada ia bersyukur ataupun tidak. So macam biasa anak-anak, pengajaran ayat. Apa pengajaran ayat yang Abah berikan kepada anak-anak tadi? Jarang orang bawa studio masuk hammer Abah bawa pada hari. Apa pengajaran anak? Cepat. Yang pertama, kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Dua barakah. Yang kedua, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan ialah sebahagian daripada tipu daya syaitan dan dunia. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang mempersendakan ajaran Islam ataupun agama Islam berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Allah tidak akan memberikan perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita hendaklah menjadi perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan api neraka. Tadi kita bermain, kita bunuh diri, kita ingatkan selamat. Rupanya di akhirat akan diazab, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang sangat terbaik. Okey anak-anak, boleh faham anak-anak? InsyaAllah kita teruskan kepada penilaian. Okey, penilaian macam biasa selalu apa, tepuk ke, ketuk ke, tak keluar-keluar. Last kali kena buat macam mana? InsyaAllah keluar, ya. Okey, persoalannya ialah, ayatnya ialah soalan penilaian. Yang pertama, baca ayat 70 surah Al-An'am di hadapan guru anda secara bertajwid. Baca dengan muat pun boleh, dengan ayat pun boleh. Yang kedua, nyatakan maksud perkataan yang bergaris. Yang ketiga, jelaskan dua bentuk perbuatan mempersendakan agama Islam. Yang keempat, jelaskan dua cara menjaga kesucian Islam. Terangkan dua kesan mempersendakan Islam. Terangkan dua pengajaran ayat. Dan macam biasa, Abang akan bagi juga dua soalan hebat. Huraikan hujah anda bagi menangani situasi berikut.
Makan pada siang hari di tempat terbuka pada bulan Ramadan. Bagaimana anda menanganinya? Yang kedua, melabelkan agama Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman, ya. Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut? Okey, ataupun menanganinya. Jadi anak-anak, insya-Allah boleh faham kot, no? Okey, kreatif dan dakwah mindanya Allah. Dan untuk cerita tadi, ya, jangan lupa untuk saksikan selepas ini cerita berkenaan membunuh diri. Adakah Ashraf dan Amri telah tersesat daripada jalan Allah ataupun mereka kembali ke pangkal jalan? Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamatkan kita ni, Ashraf. Allahu Akbar. Benda macam ni tak boleh, Ashraf. Kita mempermainkan agama kita ni. Benda ni tak boleh dah guna nak buat selamatkan diri kita. Sebab apa? Ini adalah hasutan syaitan. Yang kadang-kadang kita rasa kawan kita tu, mungkin mereka tu nak bawa kita kepada kebinasaan. Ingat, nyawa itu adalah hak milik Allah. Dan jangan kita mempertaruhkan nyawa yang Allah berikan kita dalam bumi. Sebab itu adalah perkara-perkara untuk tahu seterusnya, dan teruskan dalam channel Ustaz Abah. Tempat itu ni. Tempat nak hilang punya iman nak akidah ni. Bila aku tengok tempat ni, aku ingat pula kat Amri. Mana jalan ni kan? Ashraf ni. Lah. Bukan tu. Eish, Ingat dah mati dah dia ni. Eish, Bahagia kat sana. Amri pun biasa. Dia cuma hang cuang. Macam tu jangan. Oh, Takut. Macam tu lah Amri. Amri hari tu aku ada masalah yang sangat besar. Tapi selepas Allah main nasihat aku, alhamdulillah, semuanya insya-Allah berjalan dengan lancar dan biarnya dapat diselesaikan dengan lancar. Amri, dalam kehidupan ini kita kena ingat, Allah tidak akan menguji sesuatu kaum itu melainkan dengan kemampuan kaum itu sendiri. Dan Amri, kita kena ingat juga, hadapi masalah dengan tenang Amri. Hadapi masalah dengan tenang. Kerana Allah kata, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Sini Amri, mari sini. Cakap banyak betul-betul. Allah Akbar. Allah